Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga seluruh barisan AJK Suara Jumaat Darul Huda. Alhamdulillah, kita bersua kembali pada malam ini dalam membincangkan dalam bab muamalat. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apakah sebenarnya perbezaan antara riba dan juga sedekah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan riba ini adalah satu perkara yang berlawanan dengan sedekah. Al-murabi wal mutasaddiq. Al-murabi, orang yang bermuamalat dengan riba. Al-mutasaddiq, orang yang bersedekah. Dua kategori yang berbeza. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan riba dan juga menyuburkan sedekah. Dalam surah Ali Imran ayat 130 dan juga 131, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba secara berlebih-lebihan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan berolehi kejayaan. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takutlah api neraka yang disediakan api neraka ini untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syurga yang disediakan syurga ini untuk orang beriman. Ayat selepas itu Allah Taala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya ketika senang dan juga susah. Itu dua ayat yang berlawanan. Allah Ta'ala datangkan menyebut tentang larangan riba, kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala sebutkan tentang golongan orang beriman, iaitu orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ini adalah berbuat baik kepada manusia, manakala orang yang bermuamalat dengan muamalat riba adalah membuat kezaliman kepada manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Quran dalam suratul Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Orang yang menginfakkan harta mereka siang dan juga malam dan siang, secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka, orang yang menginfakkan harta mereka ini, bagi mereka ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah ketakutan kepada mereka di akhirat nanti, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih di akhirat nanti. Kemudian Allah Taala datangkan lepas ayat infak, lepas ayat sedekah, Allah Taala datangkan ayat riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ini, mereka tidak bangun dari akhirat nanti, melainkan bangun mereka seperti mana orang yang dirasuk syaitan, yang dirasuk jin. Matur hoyong hayang, jalan tak stabil. Seperti itulah yang kita bacakan tadi, diiringi ayat riba selepas ayat sedekah dalam Quran. Datang ayat riba, kemudian selepas itu datang ayat sedekah.
ataupun datang ayat sedekah selepas tu ayat riba. Ini untuk memberi satu gambaran perbezaan orang yang bersedekah dan juga orang yang bermuamalat dengan muamalat riba. Dua benda yang berbeza. Sebab apa datang berhampiran, berdekatan ayat riba dan juga ayat sedekah? Supaya orang Islam berfikir mengenai dua golongan ini, sifat dua golongan ini dan juga balasan dua golongan ini. Kemudian wal yuqarin baina atharihima, kemudian kamu comparekan antara kedua ini, apa kesan dia terhadap masyarakat. Macam mana bila bersedekah, apa implikasi yang akan masyarakat dapat? Bila bermuamalat riba, apa implikasi yang masyarakat dapat? Orang yang bersedekah ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah memberi harta tanpa mengambil sebarang imbalan. Dia beri harta dia, sedekahkan duit dia, dia tak minta apa-apa dan tak diminta untuk balas apa-apa. Orang yang bermuamalat dengan muamalat riba ini, mereka bukan memberi harta tetapi mereka mengambil harta tanpa imbalan. Itu perbezaan dia. Orang yang sedekah, mereka bagi duit tanpa ada balasan, bagi saja. Orang yang perlukan duit RM100 bagi RM100. Dia tak minta pun supaya bayar balik. Itu namanya sedekah, bagi pada orang susah. Bila mana sebut tentang orang yang bermuamalat dengan muamalat riba, mereka tak bagi duit tapi mereka ambil duit tanpa imbalan. Ambil duit daripada manusia dan tak ada bagi apa-apa. Kalau kita jual beli, ada kita beli barang, kita bagi duit. Untuk riba tidak. Ambil duit tanpa ada imbalan. Orang yang bersedekah ini, dia akan meluaskan orang-orang yang berhajat, orang yang perlukan wang, perlukan duit, orang-orang yang berhajat, ada keperluan, dia luaskan. Makna rasa lapang sikit orang yang berhajat tadi. Wa yufarriju kurabal makrubin, dan juga membuka jalan orang yang susah dalam kesempitan. Berbeza dengan orang yang bermuamalat dengan muamalat riba ini, sebenarnya mereka telah menyempitkan. Orang yang berhajat, ada keperluan, mereka dalam kesempitan, dihimpit lagi dengan kesempitan yang lain, iaitu dia bagi duit, minta bayar lebih. Dan sekaligus setelah mengambil satu peluang, mengambil kesempatan, liyusqilahum biduyun, dia memberatkan orang tersebut dengan hutang. Fayazidahum qurbatan ila qurbatihim, dan tambahkan kepada orang yang diberi hutang tadi satu kesusahan kepada kesusahan yang lain. Orang tadi, orang yang perlukan duit, dia dalam kesempitan, kita bagi dia duit, kemudian kita minta lagi hutang tersebut ditambahkan lagi. Dahlah dia berhutang, tu dah sempit kehidupan dia, dia tambah lagi supaya bayar lebih, ditambah lagi kesempitan yang lain, kesusahan yang lain. Orang yang bersedekah ini, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia daripada sifat bakhil kedekut. Dia dapat menguasai diri dia dengan baik. Berbeza orang yang bermuamalat dengan muamalat riba ini, sifat tamak tu, sifat haloba, telah menguasai diri mereka. Dan haloba mereka ini, sifat tamak mereka yang telah membinasakan mereka, seperti mana ahlaka min qablih, seperti mana telah dibinasakan umat sebelum daripadanya. Seperti mana Allah Ta'ala binasakan umat sebelum ini, fastahalla maharimallah biadnal hiyal, iaitu mereka telah menghalalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan dengan serendah-rendah helah. Yang penting riba ni haram, tetapi macam mana nak jadikan dia halal, dia buat satu helah. Kalau buat macam ni dia jadi halal, dia jadi boleh. Jadi perkara ini menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan adalah satu kebinasaan ataupun satu musibah yang mana akan membinasakan diri kita, seperti mana binasanya umat-umat yang telah terdahulu. Apa hikmah pengharaman riba ini? Kita lihat Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Az-Zawajir telah menyebutkan, telah membuat satu kesimpulan mengenai hikmah larangan pengharaman riba. Antara perkara pertama, intihaku hurmati malil muslim bi akhdhi zaid min ghairi iwad,
iaitu dia telah mencabul harta, kehormatan harta orang Islam. Mana dia telah melanggar satu kehormatan harta orang Islam. Tak ada nilai harta orang Islam. Sebab tu harta orang Islam tak boleh ambil. Bukan orang Islam, orang kafir pun tak boleh ambil harta dia. Kita kena jaga. Sebab itu milik dia, bukan milik kita. Kita pun harta kita ada privasi kita, milik kita, orang lain tak boleh ganggu, tak boleh ambil, tak boleh curi. Bila mana riba ini dia telah membuat pelanggaran harta orang Islam dengan mengambil lebihan daripada yang sepatutnya tanpa sebarang imbalan. Contoh, dia perlukan duit RM1,000, bagi 1,000 bayar RM1,200. Maknanya sebab apa 200? 1,200 sebab apa 200? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa imbalan, tidak ada apa-apa pertukaran, bayar je lebih 200 tanpa ada jual beli, tanpa jual beli, tanpa sewa, tanpa apa-apa. Perkara yang kedua, Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan al-idral bir faqir, memberi kemudaratan, kesusahan kepada orang-orang fakir kerana ghalib ataupun kebiasaannya ghinal muqrid wa faqril mustaqrid, kerana kebiasaannya orang yang beri pinjam adalah orang kaya, orang yang meminjam adalah orang miskin selalunya. Falau makkana al-ghani min akhdhi akthar min al-misl adarru bil faqir. Kalau orang kaya, dia dah kaya, dia bagi pinjam, kemudian dia tekan lagi orang yang miskin, yang sedang dalam kemiskinan, itu bukan membantu, tetapi dia memberi satu kemudaratan kepada orang-orang fakir kerana mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Perkara yang ketiga, inqita'ul ma'ruf wal ihsan alladhi fil qard, telah memutuskan kebaikan dan juga ihsan dalam memberi pinjam. Bila kita beri pinjam, apa tujuan kita? Memberi hutang, apa tujuannya? Untuk bantu dia supaya dia rasa lega sikit, supaya keperluan dia dapat ditunaikan. Bila mana kita buat riba, melakukan riba, kita telah tak ada ihsan, tidak ada ma'ruf, perkara yang baik. idh law halla dirham bi dirhamain ma samiha ahadan bi a'ta'i dirham bi mislih. Kerana tuan-tuan tanyalah mana-mana manusia pun, kalau RM10 dibayar dengan RM100, tak ada orang yang setuju, tak ada yang kata oh, tak ada yang sanggup berjual beli begitu, tak ada. Bayar RM10, kita bayar 100 dapat RM10. Tak ada orang yang setuju bermuamalat seperti itu, kerana dia adalah satu bentuk kezaliman. Perkara yang keempat, ta'attal al-makasib wat-tijarat wal-hiraf was-sina'at allati la tantazim masalih al-alam illa biha. Bila mana idh man yahsul dirhamaini bidirham kaifa yatajasham masyaqqah kasab atau tijarah. Bila mana ada riba ini, manusia tak ada kesusahan, tak ada risiko. Sebab apa? Sebab bagi RM10, bayar RM50. Sebab apa tak ada kesusahan di sini? Tuan-tuan, bila sebut tentang untuk mendapatkan wang ringgit, perlukan kepada kerja, perlukan kepada usaha, perlukan kepada perniagaan, perlukan kepada pertukangan, perlukan kepada perindustrian. Semua ini adalah untuk maslahat dunia, maslahat alam. Kalaulah diamalkan riba, duduk saja, siapa nak pinjam datang, bayar RM10, bagi RM10 bayar RM50, bagi RM100 bayar RM200. Maka semua orang yang kaya akan buat macam tu. Orang yang miskin akan tertindas dan semakin susah untuk membayar. Jadi akan rosak sistem alam. Sebab tak ada manusia usaha, perindustrian dan juga pertukangan tak ada. Semua ikut riba, senang je, bergoyang kaki dapat duit. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala syariatkan apa? Ma yurbihim 'ala tarahum wa ta'atuf, iaitu supaya manusia ini berkasih sayang sesama mereka, bertoleransi sesama mereka, wa an yakuna kullun minhum 'aunan lil akhar la siyama 'inda tashiddatil
hajah ilaih. Dan setiap di kalangan kita ada orang yang pandai dalam pertukangan, ada orang pandai dalam repair, ada orang pandai dalam bidang pembinaan. Jadi setiap orang itu berada di bidang masing-masing. Dia tak boleh dialah dalam bidang pembinaan, dialah bidang repair semua dia, pertukangan pun dia, semua dia. Jadi itu perkara yang mustahil lah. Sebab itu setiap manusia perlukan bantuan daripada manusia yang lain. Barulah dunia ini akan aman dan juga akan hidup. Walidzalika harrama alaihim ar-riba. Kerana itu Allah Ta'ala haramkan riba. Yang mana riba ini adalah istighlal darurah. Itu sebenarnya mengambil kesempatan dalam kesusahan. Wa ahallal bai', dan juga Allah Ta'ala menghalalkan bai' jual beli, alladhi la yaqtassu ar-ribh fihi bi akli al-ghani al-wajid mal al-faqir al-faqir. Bila Allah Ta'ala menghalalkan jual beli yang mana tak terkhusus. Bila jual beli, orang kaya boleh jual, orang miskin boleh jual. Orang kaya boleh beli, orang miskin boleh beli. Jadi keuntungan itu kadang-kadang orang kaya dapat, kadang-kadang orang miskin dapat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan cara bermuamalat manusia ini dalam kehidupan mereka qaiman ala an yakuna istifadati kulli wahid min al-akhar fi muqabil amalin yaqumu bihi nahwi aw 'ainin yadfa'uha ilaih. Setiap kita, yang saya bagi tahu tadi, ada tugasan, ada pun skop kemahiran masing-masing. Dan orang lain perlu bantuan kita, dia bayar kat kita. Kita perlu bantuan dia, kita perlu bayar kat dia pula. Ar-riba khalin an zalik. Riba tak ada macam tu. Li'annahu ibara an i'ta'il mal mudha'afan min tarafin li akhar biduni muqabalah min 'ainin wala 'amal. Riba ini dia tak ada pertukangan, tak ada perindustrian, apa tak ada. Dia bagi harta saja, bagi duit. Kemudian bulan depan bayar balik, tapi bayar lebih tinggi. Tak ada apa-apa barang yang untuk ditransaksi, dan tak ada apa-apa pekerjaan. Bagi duit dia, kemudian bayar balik dengan harga yang tinggi. Sesungguhnya mengharuskan riba ini adalah satu mafsadah, kerosakan, min akbaril mafasid, dan ibu kepada kerosakan, kepada akhlak-akhlak manusia, wa syu'unil ijtima', dan juga kerosakan bukan sekadar akhlak tetapi masyarakat akan menjadi rosak. Tazidu atma'in nas wa taj'aluhum madiyin lahum illa al-istiksar min al-amwal min ghairi an yastafid minha mujtama'ihim. Dia akan bertambah manusia sifat tamak. Bila riba ni bagi 100 bayar 100.5, jadi bertambah sifat tamak tu, dan mereka ini lebih kepada, cenderung kepada apa? Kepada perkara-perkara materialistik. So sikit-sikit nak duit bayar balik, duit bayar balik dengan lebih banyak. Tak ada sifat pada ketika itu, tidak ada lagi sifat at-ta'atuf wa tarahum, bertoleransi, bantu membantu, itu tidak ada lagi. Kita tengok pada hari ini, insya-Allah pada malam ini, tengok beberapa jenis riba. Riba yang pertama dipanggil sebagai riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini ada dua jenis. Jenis yang pertama dipanggil qalbud dain 'alal mu'sir. Menukar hutang kepada orang susah. Makna tukar hutang kepada orang, memberi hutang kepada orang yang susah. Ini adalah asal riba. Riba nasi'ah, nasi'ah adalah satu term, satu istilah saja. Adalah asal riba pada zaman jahiliah. Seorang lelaki, dia memiliki harta, dia bagi kepada seorang lelaki yang lain, al-mal al-muajjal, tapi bayar balik dalam tempoh bulan depan, sebulan ataupun 2 bulan. Fa idza halal ajal, bila dah sampai dah tempoh matang dia, maka dia akan kata apa? Ataqdi am tarbi. Kamu nak bayar ke? Dah sampai bulan depan ni, dah sampai tempoh matang, kamu nak bayar ataupun kamu nak tambah lagi, nak extend lagi masa tu? Fa in wafahu, kalau kamu bayar okey lah. Wa illa zada, jika tidak
zada hadza fil ajal wa zada hadza fil mal. Maka kita extend lagi sebulan, maka hutang pun akan di-upkan sikit lagi, daripada 100 jadi 120, 150. Sebab apa? Sebab asalnya tempoh bagi hutang sebulan je, tapi bila dah dipanjangkan menjadi 2 bulan, duit pun akan di-upkan sikit. Ini adalah riba, hukumnya haram sebulat suara di kalangan ulama lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam suratul Baqarah. Allah Taala menyatakan apa, ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya orang yang susah ini beri tempoh sampai satu waktu yang senang untuk dia bayar. Fa idza halad dain, apabila dah sampai tempoh matang, wa kana al-gharim mu'siran, orang yang berhutang ni susah lagi, tak boleh nak bayar lagi, lam yajuz bi ijma'il muslimin an yuqallib ad-dain alaihi bal yajibu inzaru. Maka tak boleh sebulat suara di kalangan ulama tukarkan hutang tadi. Makna tukarkan, makna hutang tu sebulan, tak apa, tambah lagi sebulan lagi jadi 2 bulan, hutang pun ditambahkan lagi. Itu sebulat suara di kalangan ulama tak dibenarkan, bahkan yang sepatutnya memberi tempoh kepadanya, tanpa sebarang perubahan pada hutang. Wa in kana musiran, kalau orang yang berhutang dia orang yang senang, kana alaihi alwafa, dia boleh bayar hutang, fala hajata ila alqalab, maka takkan berlakulah perkara ni sebab dia senang. La ma'ayasarihi wa la ma'ayasarihi lakinnal kufar yu'aridun hukm Allah fi dhalik. Orang yang senang ke, orang yang susah ke, bila mana sampai tempoh matang tak mampu bayar hutang, kita bagi tempoh sikit lagi untuk dia. Bagi tempoh, tak jadi masalah, sebab dia tak ada duit. Macam mana kita nak paksa dia? Kita tak boleh nak paksa dia, sebab dia memanglah salah dia, sebab dia tak bayar hutang dah sampai tempoh matangnya. Tapi itu yang kemampuan yang dia ada. Kita tak boleh nak memukul dia di atas kemiskinan dia. Tetapi orang-orang kafir ini, mereka menentang hukum Allah. Dalam isu ini mereka kata innamal bai'u mislur riba, hanya sahaja jual beli ni sama seperti riba. Riba jual beli sama, tak ada beza. Sawa'un zidna fi awalil bai' aw 'inda mahallil mal, sama ada kita tambah pada awal-awal jual beli ataupun ketika mana sampai tempoh matang. Mana kepada kita bagi dia pinjam, beri hutang duit, tambahkan, mana bagi 100 bayar 200 bulan depan, ataupun bagi 100 dah sampai bulan depan kita kata bayar 200, itu juga adalah riba. Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan perkataan orang-orang kafir ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat yang sama, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bai', menghalalkan jual beli, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalalkan keuntungan dalam perniagaan, dalam pembelian, dalam jalan jual beli, semua Allah Ta'ala halalkan keuntungan pada perkara tersebut. Allah Ta'ala mengharamkan riba, mana mengharamkan penambahan yang ditambah oleh si pemberi hutang, dengan sebab menambahkan hutang tadi daripada 100 jadi 200 atau 100 jadi 150, dan diberi tempoh untuk membayar hutang. Itu adalah dipanggil sebagai riba. Itu perbezaan dia. Dan Allah Ta'ala memberitahu laisa li ahadin an ya'tarid fi hukmi, tak boleh seseorang pun untuk menentang hukum aku. Ini adalah hukum aku, tak siapa boleh langgar hukum aku. Innama alaihim ta'ati wa taslim li hukmi, semua manusia, semua makhluk perlu tunduk taat kepada hukum aku. Kemudian kita lihat satu masalah lagi dipanggil masalah dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal ini bayar awal diskaun. Bayar awal hutang RM100, sepatut bulan depan bayar. Tak sampai bulan depan, pertengahan bulan dah bayar lah.
Maka dapatlah potongan daripada RM100 tadi dia hutang, dapatlah boleh bayar RM70 ataupun RM80, ada potongan RM20 atau RM30. Adakah ini juga dipanggil sebagai riba? Dha' wa ta'ajjal, satu istilah, satu term dia. Wa hiya an yusalih 'anid dain al-mu'ajjal bi ba'dihi halan, iaitu seorang antara pemberi hutang dan juga pemiutang, dia berdamai ataupun bersuluh, berdamai di antara dua orang ini, berbincang untuk dicepatkan bayar hutang dan dikurangkan nilai pembayaran tadi. Macam kita bayar di bank lah, bila kita ada loan, ada buat pinjaman, contohnya ada berapa ribu ke, ada 55,000 lagi hutang. Tapi kita nak settlekan, asalnya 55,000 tu dalam masa, contohnya dalam masa 4 tahun 5 tahun, tapi kita kata dalam tahun depan nak settlekan semua, pertengahan tahun depan habis semua settle. Asalnya kena bayar 55,000, tapi sebab bayar awal jadi potongan mungkin 47,000, 48,000. Kan banyak. Contoh je lah. Jadi ulama kata wahia aksu qalbudain, ini sebenarnya berlawanan dengan qalbudain. Qalbudain adalah bagi hutang, bayar balik, bayar lebih. Itu riba, kita panggil riba jahiliyah. Satu lagi lawan kepada dia adalah dha' wa ta'ajjal, bayar awal maka dapat diskaun. Ya. Macam mana harga 2,000. Dia dalam pembelian, bila kita beli, dia ada dua harga. Cash harganya 1,500 bila kita beli TV, contoh. Bila bayar tak cash, bayar bulanan, mungkin sebulan 300 sampai cukup 1,500, tapi dia tak jadi 1,500 lah, sebab bayar dipanggil sebagai bayar, dalam bahasa Arab dipanggil apa? Aqsat. Bayar secara sikit-sikit, ansuran. Bayar seperti ini dia akan jadi nilainya tinggi, jadi RM2,000. Asal 1,500 je cash, tapi sebab kita bayar secara ansuran dia jadi RM2,000. Boleh ke tak boleh? Kita pula tak ada duit pada ketika tu, ambil yang RM2,000, maka hukumnya sah. Yang penting bila kita beli, kita tentukan nak 1,500 ke nak 2,000. Jangan kita beli je TV, tapi kita tak cakap pun, kita orang tu pun tak tahu, dia pun bagi TV, dia pun tak tahu nak yang 1,500 ke yang 2,000, tak tahu. Itu yang tak sah. Selalu bila kita pergi kedai, pasti dia akan tanya tu, cash 1,500, kalau tak bayar secara ansuran 2,000. Hukumnya harus boleh. Dia tak termasuk di dalam, kita panggil apa, dua jual beli dalam satu akad. Tidak, itu tidak termasuk. Dia satu akad je. Dia bukan dua akad dalam kita dalam jual beli, tak. Satu akad 1,500, satu akad 2,000, tak. Sebenarnya dia kata nak 1,500 ataupun 2,000. Dia tak kata ini harga 1,500 boleh, 2,000 boleh. Kemudian kita pun beli, bila beli tak tentukan yang 1,500 atau 2,000, itu tak sah. Sah bila kita tentukan, saya nak yang 1,500, okey, sah. Saya nak yang 2,000, sah. Bukan kata 2,000, contohnya beli TV cash 1,500, bayar secara ansuran 3,000, kita ambil yang 3,000 sebab tak ada duit cash, sah. Yang penting kita tentukan saya nak yang 3,000. Okey, nak bayar secara ansuran, itu hukumnya sah. Mana kita tentukan tu, maksudnya kita bagi tahulah kepada si penjual, kata saya tak ada cash ni, tak ada duit cash, jadi nak bayar secara ansuran. Okey, nanti dia akan buatlah resit semua, harga dia RM3,000,
Setiap bulan kita kena transfer lah, berapa ratus. Ijma' di kalangan ulama menyatakan hukumnya haram. Haram apa? Haram qalbudain. Qalbudain yang riba pada zaman jahiliah ni, bagi 100 bayar 150. Adapun pada masalah yang kita sedang bincangkan sekarang ini, masalah dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal maksudnya bayar awal dapat diskaun. Bayar awal duit tu dikurangkan. Ini ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, ulama kata haram. Siapa yang kata haram? Ulama mazhab Hanafi, yang perkataan daripada Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad. Empat mazhab semua kata haram. Empat mazhab kata haram. Sebab apa dia kata haram? Annahu syabihun bi ziyadah ma'al inzar al-mujma' ala tahrimiha. Kerana dia menyerupai dengan penambahan beri tempoh yang ulama sepakat pengharamannya. Saya beri tempoh bagi hutang 100, saya bagi tempoh sebulan, lepas sebulan bayar balik 150. Sebab apa bayar 150 tu? Sebab saya bagi tempoh sebulan. Saya bagi RM100 hutang, tapi disebabkan saya bagi tempoh sebulan, sebulan ini seolah-olah nilainya RM50, 150. Itu sebulat suara di kalangan ulama kata haram. Ulama kata sama juga dengan yang dha' wa ta'ajjal ini. Bagi hutang RM100, sepatutnya sebulan kena bayar, tapi disebabkan pertengahan bulan dah bayar dah, daripada RM100 kita potongkan jadi RM50. Ulama kata riba. Sebab apa? Dia main masa. Tambah masa, tambah duit. Kurang masa, kurang duit. Makna dapat diskaun. Li'annahu ja'ala liz-zaman miqdaran minas saman. Kerana dia menjadikan masa itu satu kadar daripada harga, sebagai gantian, sama ada untuk di-upkan duit ataupun diturunkan harga je. Dia main masa. Dalam dua gambaran ni, sama ada bayar lebih ataupun bayar kurang, ja'ala liz-zaman samanan li ziyadatihi wa naqsi. Dia jadikan masa inilah penentu untuk dibayar lebih. Masa ini sebab dibayar cepat, jadi dikurangkan harga dia. Inilah illah ataupun sebab yang disebutkan oleh Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Antara saya dengan dia tu, saya lapas, saya beli bawah tu, saya jual. Jadi ada timbul riba masa tu. Adakah apa? Riba? Ada ketimbul dalam. Tak ada. Halal. Kita lapas lah dengan dia. Dia lafaz ni dalam mazhab Syafi'i dipanggil bai'ul mu'atat. Bai'ul mu'atat ini diberi kelonggaran lah. Bai'ul mu'atat ni ada benda-benda kecil. Kita beli buah, kita beli ayam. Kadang-kadang ayam pun RM20 je kan, ada berbelah ringgit. Kadang-kadang kita beli daging, kita beli buah, kita beli keropok. Benda-benda ni, benda kita panggil benda-benda yang remeh lah, bukan benda yang besar. Jadi ulama dalam mazhab Syafi'i, walaupun mereka kata tak sah, tapi Imam Nawawi menyatakan hukumnya sah. Kerana apa? Dia adalah bai'ul mu'atat, benda-benda yang ringan. Benda-benda yang ringan ini tak perlu kata aku jual, aku beli. Kalau kata lagi bagus, tapi kalau tak kata pun tak apa. Tapi untuk benda-benda besar, beli kereta, beli rumah, dia mesti kena ada akad lah. Aku jual, aku beli. Selalu kita sign, kita sign dalam form, kita sign. Ini menunjukkan ini telah berpindah milik rumah ini daripada rumah orang A kepada orang B. Itu menunjukkan itulah aku jual ataupun aku beli. Jadi untuk perbahasan mengenai nanti satu masa nanti insya-Allah kita akan bincang mengenai lafaz ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam jual beli, aku jual, aku beli.
Sebab ini perbezaan pandangan di kalangan ulama, satu perbahasan yang panjang. Ada ulama kata tak sah. Ada ulama menentang, kalau tak sebut aku jual aku beli tak sah. Zaman Nabi ada sebut ke aku jual aku beli? Persoalannya. Kalau ada mesti ada dalam hadis sebut kata aku jual aku beli. Tapi tak ada sebut. Ini menunjukkan dia bukan satu rukun ijab dan qabul tu. Dalam jual beli. Tapi perbahasan dia panjanglah. Tapi untuk pengetahuan, benda-benda yang remeh, benda-benda yang kecil, bukan benda yang nilainya berbelas ribu, puluh ribu, tak. Benda RM20, RM30, tak perlu ijab dan qabul. Tak perlu kata aku jual aku beli. Kalau sebut lagi bagus, tapi dia taklah membatalkan jual beli. Okey. Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab dia Ighasatul Lahfan, dia kata apa? Wahtaj al-mani'un bil asar wal ma'na. Orang-orang yang mengharamkan riba tadi, yang kata duit tadi di masa diberi tempoh sebulan ditinggikan bayaran, bayar awal direndahkan nilai dia. Mereka berhujah dengan asar dan makna. Ammal asar, adapun asar daripada Sunan Al-Baihaqi daripada Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad kata, aslaftu rajulan 100 dinar. Aku telah beri seorang lelaki, bagi pinjam kat dia, bagi hutang kat dia 100 dinar. Faqultu lahu, maka aku kata dekat dia, Miqdad bin Aswad kata dekat lelaki tadi, dia kata ajil 90 dinaran. Kalau kamu bayar segera, aku akan bagi kurang 10 dinar, jadi 90 dinar je bayar. Wa hatta 10 dananir. Aku bagi hutang bagi kamu 100 dinar, tapi kalau kamu bayar awal 10 dinar dipotong, bayar 90 je. Faqala na'am, laki tadi kata ya. Fa zakartu zalika li Rasulillah, maka laki tadi kata aku telah bawa isu ni, perkara ni aku tanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW telah menyatakan akalta riba Miqdad wa at'amtahu. Kamu telah memakan riba Miqdad, Miqdad bin Aswad, wa at'amtahu, dan kamu telah beri makan kepadanya, kamu beri duit kepadanya, beri riba. Tapi hadis ini sanadnya sanad yang dhaif, rantaian hadis ini dhaif. Maknanya Miqdad bin Aswad kata, bayar awal aku bagi potongan 10 dinar, jadi 90 je bayar, tak perlu bayar 100 dinar. Tapi hadis ni hadis lemah lah. Sahha an Ibni Umar, sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qad su'ila 'anir rajul, sesungguhnya dia pernah ditanya mengenai seorang lelaki, yakunu lahu dain, dia ada duit, dia bagi pinjam, bagi hutang duit tadi kepada lelaki yang lain, ila ajal, sehingga satu tempoh matang, fayadha'u anhu sahibu, dia buat potongan diskaun, wa yu'ajjil lahu al-akhar, dan orang tadi pula dia minta kepada orang tadi supaya bayar segera, dia buat potongan. Fakariha dzalik Ibnu Umar, maka Ibnu Umar tak suka benda ni, dan Ibnu Umar telah melarang perkara ni. Ibnu Umar melarang keras perkara ni. Wa sahha an Abil Minhal, sahih daripada Abil Minhal bahawasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah bertanya, faqala li rajulin, dia telah berkata kepada seorang lelaki, alayya dain, aku ada hutang ni. Faqala li ajil, maka dia kata kepada aku, apa dia, ajil li, segerakan hutang bayar kepada aku. La adha'u ank, maka aku akan buat potongan hutang kepada kamu. Qala fanahani anhu, maka Ibnu Umar telah melarang perkara ni. Wa qala naha Amirul Mukminin, yakni Umar, Amirul Mukminin iaitu Umar Ibn Al-Khattab, telah melarang untuk menjual al-ain bid-dain, menjual ain barang dengan hutang. Abu Saleh Maula Sifah, nama dia Ubaid, dia kata apa, bi'atu birran, aku jual gandum, min ahli suq, daripada penduduk pasar ni, penduduk kawasan pasar ni,
Aku jual gandum ila ajal, sampai satu tempoh matang. Summa aradtul khuruj ila al-Kufah. Kemudian aku nak keluar, nak bermusafir ke Kufah. Ubaid kata apa? Fa'aradu alayya an adha anhum. Sebelum dia nak bermusafir ke Kufah, dia bagi tahu kepada penduduk kawasan pasar tadi, aku akan bagi diskaun kepada kamu dengan syarat kamu segerakan bayar hutang aku. Fasa'altu an zalik, maka aku telah bertanya mengenai demikian kepada Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit kata, la amuruka an ta'kula hadha wa la tuwakkilu. Aku tidak menyuruh pada kamu untuk kamu makan perkara ni, untuk kamu buat benda ni. Maknanya Zaid bin Sabit juga melarang perkara ni. Itu pendapat pertama. Empat mazhab kata haram. Dia ada 3 pendapat. Saya tak sempat baca tiga pendapat ni lah. Kita baca pendapat yang kedua yang menyatakan hukumnya harus. Harus hutang sebulan, tapi bayar pertengahan bulan dapat diskaun. Satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Ibn Rushd telah menukilkan, juga Ibnul Qayyim telah menukilkan satu pendapat harus dan disandarkan kepada Ibn Abbas dan juga Imam Zufar di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Dia menyatakan hukumnya harus. Cepatkan bayar hutang, bagi diskaun. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Ikhtiyarat. Hukumnya harus. Wa yasihu sulh anil muajjal bi ba'dihi halan. Hukumnya adalah harus, sah dan tak jadi masalah. Sebab apa? Apa illah ataupun sebab dia? Hadza aksur riba. Sebenarnya ini berlawanan dengan riba. Riba ini terkandung ditambah nilai duit tadi, daripada 100 jadi 150. Sebab apa ditambah 50? Sebab tempoh masa. Wa hadza yatadamman bara'atu zimmatihi min ba'd al-'iwad fi muqabalati suqutil ajal. Fasaqata ba'd al-'iwad fi muqabalati suquti ba'd al-ajal fantafa'a bihi kullu wahid minhuma wa lam yakun huna riban wala haqiqatan wala lughatan wala 'urfan. Fa inna riba ziyadah. Yang kita bincangkan sekarang ni bukan riba, sebab dia tak ada ziyadah, dia tak ada penambahan. Bahkan orang yang berhutang mengambil manfaat, hutangnya 100, kita bagi potongan jadi 90. Hutangnya RM100 jadi RM90, kita bagi potongan. Sebab apa? Sebab dia bayar awal. Tak ada unsur-unsur riba di sini. Jadi Ibn Rushd telah menyatakan, man ajazahu, siapa ulama yang mengharuskan perbuatan ini, mereka telah mengambil riwayat daripada Ibn Abbas bahawa Nabi SAW apabila Nabi keluar, apabila Nabi perintahkan bi ikhraji Bani Nadir, Nabi perintahkan untuk dihalau Bani Nadir daripada kota Madinah. Ja'a nasun minhum, telah datang satu golongan di kalangan manusia, di kalangan orang Yahudi. Mereka kata apa? Faqalu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amarta bi ikhrajina walana 'alan nas duyun. Wahai Nabi Allah, kamu nak halau kami daripada kota Madinah, sedangkan manusia di kota Madinah ini ada hutang kepada kami, kepada Yahudi Bani Nadir. Lam tahilla, yang hutang yang tak sampai lagi tempoh matang dia. Maka Nabi SAW menyatakan da'u wa ta'ajjalu, bagi tahu mereka bayar segera, maka buat potongan pada hutang tadi. Berdasarkan hadis ini, riwayat ini, maka ulama menyatakan hukumnya harus. Ada satu lagi pendapat yang ketiga, kita bincang 2 pendapat. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Nanti kita sambung satu masa yang lain insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.
Sekarang sudah naik lah. Tak.